Dia kira berkeadilan, dia berterombong, dia berundang dan bersalah silah. Kami yang akan mengaturkan macam mana istiadat itu berlangsung, apa yang perlu dibuat oleh undang. Wak ni kira satu kawasan yang ditadbir oleh Raja Jas tersendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam rancangan Luak Sungai Ujong sesi pengenalan. Anda bersama saya Jana Jalidar dan rakan seperjuangan saya Syafiq Adam, dan hari ini kami berada di salah sebuah negeri yang cukup terkenal dengan adat budaya serta sistem pentadbiran yang begitu unik sekali berbanding dengan negeri-negeri lain. ya, iaitu Negeri Sembilan. Jadi Negeri Sembilan ini adalah merupakan satu-satunya negeri di Malaysia ni yang melantik yang dipertua sebagai raja yang memerintah, dan tidak cukup dengan itu, negeri ini juga melantik yang dipertua pula ditentukan undang berempat, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan juga Rembau, Edi. Betul tu Jana. Sebelum kita teruskan lagi, saya yakin penonton-penonton di rumah semua tertanya-tanya dengan pemakaian yang kita kenakan pada hari ini, Jana. Kalau anda nak tahu, kami sedang menggunakan pakaian tradisional Negeri Sembilan. Cantik kan, Edi? Betul apa yang Jana cakap tu, tapi bukankah kebiasaannya bila kita bercakap tentang baju pakaian tradisional Negeri Sembilan ni, dia ada yang pakai macam tanduk tu dekat atas tu, yang macam rumah Minangkabau tu. Betul tu, Edi. Tapi inilah antara keunikan pakaian tradisional Negeri Sembilan, Edi. Apa yang kita pakai, yang Edi cakap tu pun betul. Dan pakaian ni dinamakan pakaian tradisional Minang. Yang kita pakai hari ni pula ialah pakaian tradisional masyarakat Melayu di Negeri Sembilan, Edi. Okey, betul tu. Negeri Sembilan ini mempunyai pelbagai keunikan bagi setiap daerah kecil yang dikenali sebagai luar. Tapi sebelum itu kami ingin kongsikan satu maklumat. Tahukah anda bahawa Negeri Sembilan ini sebenarnya banyak bersumberkan sarjana luar? Betul tu, Edi. Untuk pengetahuan para penonton, penulisan sejarah awal Negeri Sembilan dalam konteks sumber tempatan banyak merujuk kepada sumber lisan melalui penceritaan dari mulut ke mulut sejak ratusan tahun lagi, Edi. Sebab Jana dah sebut daripada mulut ke mulut, antara benda yang menarik minat saya apabila berada di Negeri Sembilan ini ialah, kalau Jana perasan, masyarakat dekat sini banyak menggunakan huruf O apabila bercakap, seperti apa, kenapa. Oh, dia ada O dekat belakang tu, Ada Edi? O kat belakang tu. Okey, dah alang-alang Edi sebut pasal pertuturan ni kan. Jana rasa macam nak berbahasa dialek bercakap negeri guna ni. dialek Negeri Boleh ke, Sembilan. Edi? Saya rasa kalau bercakap, semua orang boleh bercakap, Jana. Jadi apa kata Jana cuba berpantun menggunakan dialek Negeri Sembilan? Pakai dialek Negeri Sembilan. Boleh, saya boleh cuba. Tapi Silakan. jangan gelakkan saya, eh. Saya takkan. Okey, saya cuba. Silakan. Menjalo koli yang dapat haruan. Pucuk dipotik, dibuat ulam. Walau kami berajokan yam tuan, adat tetap bersondikan Islam. Ada tak saya? Awak gelakkan saya ni. Maafkan saya. Sebab Jana ada berpantun, saya kena tunjuk jugalah yang saya pandai berpantun. Sila beli pantun saya, Edi. Sebenarnya saya baru je mencuba tu, Edi. Tapi okey kan? Baru pertama kali lah tu. Pertama kali. Okey, Edi. Saya pun pandai sikit-sikit je. Saya cuba juga. Okey. Tombakau kampung disiat-siat, digulung-gulung sampailah padat. Kami Nogori memang terbiat, biar mati anak, jangan mati adat. Oh, boleh tahan juga, Edi pun sebenarnya. Mungkin dah praktis ke apa ni sebelum ni? Saya sebenarnya baru tadi Okey. saya fikir pantun ni. Edi, tak sangkalah Edi pun sebenarnya pandai berpantun, pandai berdialek Negeri Sembilan sebenarnya. Sikit-sikit je. Selain pantun, saya pun pandai juga sebenarnya cakap dialek Negeri Sembilan, Edi. Betul. Kalau kita orang semua nak dengar Jana cakap tu, memang sampai ke sudah kita takkan tahu cerita ni pasal apa. Betul. Jadi saya rasa penonton semua sudah tak sabar untuk mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya.
mari sama-sama saksikan paparan yang telah kami sediakan. Macam Sungai Ujong ni, dia berkeadilan, dia berterombong, dia berundang dan bersalah silah. Jadi di sinilah dia di situ dia berbeza sikit, di mana dia akan tengok daripada akar umbi itu, daripada benih tu, daripada benih ibu dan juga daripada benih ayah. Bersama dengan Datuk Lela Bangsa, iaitu bapa Waris Kelana Perut Hilir. Selamat datang Yang Mulia Datuk ke dalam Terima kasih. rancangan kami pada hari ini. Dan mungkin Edi ada beberapa soalan yang akan kita utarakan kepada Datuk untuk memberikan input ataupun pengenalan tentang mengenai luak Sungai Ujong ini. betul. Jadi Datuk, kalau kita lihat di belakang kita ni rumah pusaka yang telah dikenali sebagai Telapak Datuk Undang Sungai Ujong yang ke-15. Mungkin Datuk boleh ceritakan kepada kami mengenai sejarah rumah ini. Mungkin orang nak tahu berapa usia rumah ini dan apakah antara keunikan rumah ini berbanding rumah-rumah Minangkabau yang lain, Datuk. Jadi kalau ikut struktur bangunan ni, kita boleh panggil dia juga, dipanggil rumah panjang Melayu satu. Kita boleh panggil dia juga rumah bumbung panjang Melayu. Kita boleh panggil dia juga. Dan satu kita boleh panggil juga dia rumah Melayu asal di luar Sungai Ujong dan juga di Negeri Sembilan. Jadi kalau ikutkan, dia mempunyai serambi yang panjang, bumbung yang panjang, dan dia ada pangkat serambi, dia ada tengah serambi, dia ada hujung serambi dan juga rumah ibu. Jadi struktur bangunan ni adalah daripada seni bina orang Melayu asal di Sungai Ujong dan juga di Negeri Sembilan. Ya, dia bukan bentuk Minang, bukan. Sebab daripada struktur bumbung dia pun dia tidak melentik sangat. Tapi ini adalah kita punya seni bina Melayu kita, dan kita mempunyai serambi kita. Dan kita juga daripada segi dia punya lantai dia pun dia akan bertekad-tekad. Jadi di situ ada dia punya pengesian dia, ada penceritaan dia, mengapa dia adakan tekad-tekad. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita ada juga dipanggil, berkaitan tu kita ada rumah ibu kita. Ya. Yang memainkan peranan yang paling penting kepada keluarga dan juga kepada pemerintah dia. Yang ketiga pula, dia mempunyai di dinding dia tu ada unsur-unsur rumah pemerintah ataupun rumah pembesar ataupun rumah Raja Melayu, di mana di dinding tu dia bukan flat tetapi dia berbentuk-bentuk dipanggil menggelembung. Bila dia menggelembung ni dengan ukuran tu, itu salah satu menandakan ia adalah rumah seorang pembesar atau pemerintah di sesebuah negeri, atau di Negeri Sembilan ni kita boleh panggil dia di salah sebuah luak di Sungai Ujong. Jadi banyak ciri-ciri dia tu, daripada seni bina dia, daripada ukiran dia, ya. Jadi di situ ia melambangkan adalah rumah tradisi Melayu. Seni bina dia, ukiran dia adalah ukiran Melayu asal, di mana kita panggil dia awan larat. Itu adalah ukiran dia sebenarnya, yang diguna pakai oleh raja-raja Melayu ketika itu, termasuk juga diguna pakai oleh undang luak itu sendiri. Jadi dia punya berarti daripada segi ukuran tu pun dia terhad. Dia terhad, maksud dia akan letak di atas, di buncu pada tiang, untuk berarti dia simbolik dia untuk mengukuhkan kedudukan tiang tu supaya rumah tu kukuh dan boleh pergi jauh. Mungkin boleh pergi ke 50 tahun ke 100 tahun akan datang. Jadi itulah simbol dia. Jadi dia tak banyak menggunakan kostum.
Kalau ikut daripada segi seni banner Minangkabau ni, jadi dia banyak mengunsur-unsurkan kostum. Jadi dia nak membanyakkan ukiran dia nak melentikkan lagi dia punya tu. Lagi satu daripada sudut lantai dia adalah selari. Daripada kita masuk daripada Anjung Serambi tu, dia akan semua selari saja. Dan dia mempunyai banyak bilik. Dan dia banyak ukuran-ukuran dia akan tambahkan. Sebab ini adalah satu simbol dia lah untuk kostum ni. Sebab dia untuk dia mempamerkan, untuk dia memperkenalkan bahawa ini adalah seni banner dia. Sedangkan seni banner asal kita yang berada di Negeri Sembilan dan Sungai Ujong ni, dia sebenarnya dia simbolik, dia tak perlu banyak. Sebab itulah tanda-tanda dia, perbezaan dia daripada seni banner, reka bentuk dia dan ukiran dia. Inilah dinamakan seni banner ukiran orang Melayu asal di Sungai Ujong dan juga Negeri Sembilan. Menarik, sebenarnya banyak yang ingin kita kongsikan lagi mengenai pemakaian, reka bentuk rumah, budaya, adat dan sebagainya. Mengenai luak Sungai Ujong. Patah adat mengatakan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Al-Quran, Al-Kitabullah. Maksudnya Kitabullah tu Al-Quran. Jadi daripada segi manakah orang kata adat ni tidak sesuai? Sebab kenapa orang tua-tua dulu panggil biar mati anak, jangan mati adat? Sebab adat itu sendiri telah bersendikan syarak. Dan syarak itu bersendikan Kitabullah. Kan? Itu pasal orang tua-tua dulu cakap biar mati anak, jangan mati adat. Tapi orang tak fikir pula syarak dan Al-Quran tu. Dan bersama dengan kita pada hari ini adalah Yang Mulia Datuk Johan, iaitu Lembaga Waris Kelana Perut-Hulu. Kita nak tanya sebenarnya, kita nampak Datuk Johan berpakaian lengkap seperti ini dengan Betul. keris, dengan ada kain di bahunya ni. Mungkin boleh tak Datuk kongsikan kepada penonton di luar Ceritakan sana? serba sedikit, terutamanya pasal keris tu. Sebab saya agak tertarik bila melihat ada dua jenis keris yang berbeza ni. Keris yang di samping pinggang saya ni adalah daripada turun daripada keturunan saya. Asalnya daripada Sungai Ujong lah. Dan daripada datuk nenek moyang saya diturunkan sampai ke saya lah. Saya pakai, dan ini pun daripada keturunan kita jugalah. Dan namanya suduk baru. Ia digunakan sebagai pedang kecil. Kalau zaman dulu kita masuk dalam ni, kita bawa ke mana orang tak tahu. Masuk dalam baju ataupun masuk dalam baju, dalam lengan bawah tu lah. sebab kecil kan. Kecil kita masuk simpan. Itu bawa jalan-jalan orang tak nampak kan. Bila kita nak berperang untuk kita tarik. mempertahankan diri. Ya, untuk bertahan. Mungkin di permulaan ni Datuk Johan kita ingin bertanyakan soalan mengenai, mungkin boleh Datuk ceritakan sedikit mengenai fungsi dan juga peranan Lembaga Waris Kelana dalam sistem pentadbiran di luar Sungai Ujong ini. Kalau dari segi pentadbiran, kalau diikutkan kami ada dua, belah kiri dan belah kanan. Belah kanan tiang balai mewakili Datuk Andolika Mendelika dan dia punya tiang balai yang lain lah. Dan yang belah kiri adalah Datuk Lembaga Waris. Lembaga Waris iaitu Datuk Johan dengan Datuk Maharaja Lela, Hulu dan Hilir. Lembaga Waris ni menjaga warga waris Kelana lah yang bakal menjadi Datuk Kelana. Dan jadi apabila pelantikan nanti kami akan pencalonan nama-nama untuk menjadi Datuk Kelana lah. Sebab kami yang tahu mana waris yang asal, yang tak, orang kata tak batal dari segi pelantikan, tak melakukan apa-apa kesalahan. Dan kadang-kadang budak-budak muda ni banyak yang tak datang menghadap undang. Selama undang masih hidup dia orang buat tak tahu kan. Esok lusa baru apabila undang dah meninggal, baru dia orang nak beria nak jadi calon.
kita akan ketepikan lah orang-orang macam ni kan, sebab dia orang tak menjaga adat kita. Dan lembaga waris ni juga berfungsi apabila ada istiadat besar di balai undang, kami yang akan mengaturkan macam mana istiadat itu berlangsung, apa yang perlu dibuat oleh undang, kami akan mengaturkan segala-galanya. Tak ada sesiapa yang boleh mengganggu apa pun yang kami putuskan. Kalau kami cakap ini tak boleh, Datuk Undang tak boleh buat. Okey Datuk, kita semua tahu Datuk memang mempunyai banyak pengalaman sebagai lembaga. Jadi sebagai generasi yang barulah, untuk anak-anak muda yang baru, pasti ada antara kita yang pernah mendengar kataan biar mati anak, jangan mati adat. Okey, jadi boleh Datuk terangkan serba sedikit mengenai perasa tersebut, kerana ia melihat seperti melanggar hukum agama dan juga tidak selari dengan perkembangan arus moden negara. Pepatah adat mengatakan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Al-Quran. Al-Kitabullah, maksudnya Kitabullah tu Al-Quran. Jadi daripada segi manakah orang kata adat ni tidak sesuai? Sebab kenapa orang tua-tua dulu panggil biar mati anak, jangan mati adat? Sebab adat itu sendiri telah bersendikan syarak, dan syarak itu bersendikan Kitabullah. Kan? Itu pasal orang tua-tua dulu cakap biar mati anak, jangan mati adat. Tapi orang tak fikir pula syarak dan Al-Quran tu. Betul. Kalau dikatakan biar hidup anak tapi mati adat, maksudnya orang dulu-dulu mengatakan, biar syarak ni kita biarkan, ketepikan, Al-Quran ni kita ketepikan, anak kita hidup. Betul. Yang mana satu yang kamu pilih? Anak kamu ke syarak agama kamu? Jadi maksud di sebalik adat tu adalah agama. Maksudnya cara hidup, budaya, seni dan sebagainya semua memang diselitkan agama dan Al-Quran, tidak lari daripada cara hidup di sini. Luak ni bermakna satu kawasan yang besar daripada daerah, kecil sikit pada negeri. Itu dipanggil luak. Jadi luak ni di Negeri Sembilan ni, luak-luak ni dia pentadbiran tersendiri. Masing-masing kita ada 4 luak. Tiap-tiap luak tu ada undang dia. Undang dia memerintah sendiri. Bersama dengan Yang Mulia Datuk Andulika Mandalika, iaitu merupakan seorang Tua Lembaga Tiang Balai Luak Sungai Ujong Merangkap, Lembaga Waris Negeri. Selamat datang Yang Mulia Datuk dalam Mulia. rancangan kita pada hari ini. Jadi kita akan berkongsi lebih banyak lagi mengenai berbagai budaya, adat, mengenai asal-usul dan sejarah Sungai Ujong. Jadi Datuk, di permulaan ini kami ingin bertanyakan soalan mengenai mungkin Eddie ingin mulakan? Boleh. Okey, jadi Datuk, saya ada satu soalan yang saya nak tanya. Boleh, sebab kita dah selalu sangat dengar tentang luak Sungai Ujong ni. Jadi boleh Yang Mulia Datuk ceritakan serba sedikit tentang luak Sungai Ujong ni. Okey. Yang tercatat dalam tulisan-tulisan dalam buku-buku sejarah kita, wujudnya luak Sungai Ujong ni dalam tahun 1300. Yang mentadbir negeri ini sekarang, raja dia bergelar Datuk Kelana Petra. Ya, sebelum ni daripada era Batin lagi. Batin daripada ni keturunan asal. Punimurti yang pertama kan baru 1300 tadi ni. Tapi sejarah mengatakan 1700 je. 1700 saja. Tapi cerita dia sekarang ni Masihi ataupun Hijrah ataupun Masihi, ya. Jadi bermakna sekarang ni kewujudan Sungai Ujong tadi lebih pada 13 tadi. Sekarang ni dah masuk ke pemerintahan Datuk Kelana Petra. Datuk Kelana Petra sekarang ni Datuk Kelana Petra yang ke-10. Ya. Sekarang ni. Jadi kalau nak cerita pasal sejarah Sungai Ujong ni, dia berbagai-bagai, versi yang bermacam-macam. Ya, jadi kita yang mentadbir sekarang ni, kita masih berpegang lagi kepada sejarah tua tadi ni. Negeri asalnya tadi bermula daripada Batin. Batin, Penghulu Menteri Kelana Petra. Sebenarnya Eddie,
Kalau nak ikutkan sejarah beratus-ratus tahun ni banyak sebenarnya kalau ingin disebut. Yes. Diceritakan lagi mengenai Cuma tidak sejarah. bertulis, sejarah kita banyak turun mulut ke mulut. Cuma mungkin Datuk nak memberitahu di sini bahawa lebih daripada yang seperti yang diceritakan, yang Datuk ceritakan ni mungkin lebih panjang lagi sebenarnya hayat Mungkin salah silap sejarah. keluarganya jauh lebih mendalam lagi daripada apa betul. yang diceritakan. Datuk, sebab namanya Luak Sungai Ujong ni, kita seringkali mendengar nama ni Luak. Jadi mungkin mengikut tulisan Luak ni bermaksud bahagian pentadbiran bagi kawasan. Jadi mungkin boleh Datuk rungkaikan sedikit untuk pengetahuan kami semua apa sebenarnya maksud perkataan Luak itu. Luak ni bermakna satu kawasan yang besar daripada daerah, kecil sikit pada negeri. Itu dipanggil Luak. Jadi Luak ni di Negeri Sembilan ni, Luak ni dia pentadbiran tersendiri. Masing-masing kita ada 4 luak. Tiap-tiap luak tu ada undang dia. Undang dia mementah sendiri. Luak ni kira luak satu kawasan yang ditadbir oleh raja dia tersendiri. Baiklah Datuk, jadi saya nak tanya soalan yang seterusnya. Saya pernah baca antara pantun-pantun yang lama yang pernah didengar. Contohnya seperti bulat anak buah menjadi buapak, bulat buapak menjadikan lembaga, bulat lembaga menjadikan undang, dan bulat undang menjadikan keadilan ataupun raja. Okay, jadi di sini mungkin Yang Mulia Datuk boleh menceritakan serba sedikit tentang apa yang dimaksudkan di sebalik pantun tersebut. Tadi bulat buapak menjadi lembaga. Menjadi lembaga, betul. Okey. Bulat bermakna pakat dia memilih seorang, dia jadikan lembaga dia. Buapak tadi jadi buapak ni bukan berunding dengan anak waris dia. Okey. Baru dapat lembaga dia. Bermakna dia terus macam tu juga. Lembaga pula berundinglah dengan lembaga lain untuk mendapatkan raja tadi. Jadi kiranya dia bermula dengan anak buah, lepas tu dia kepada buapak, kepada lembaga dan kepada undang. Sebenarnya benda tu bukan buapak je yang buat urusan, waris je yang buat urusan. Waris dia setuju, bulat waris tadi. Buapak ni menyampaikan saja. Jadi begitu juga kita sampai ke siap dalam lembaga nak jadikan undang. Berunding lagi dengan waris. Dapat keputusan. Jadi kan begitu juga unding dia berunding, dia dapat raja pula. Macam tu kan. Sebenarnya Eddie, kalau kita nak ulas yang Datuk dah ceritakan ni pun terlalu banyak sebenarnya. Mungkin terlalu panjang. Mungkin sangat. Banyak lagi yang ingin kita kongsikan Datuk. Ya, insya-Allah. Betul. Datuk sebenarnya mungkin ada tak mungkin kita boleh dapati sejarah-sejarah ni mungkin ada bertulis ke ataupun Adalah dalam simpanan kita, ada simpanan kita, ada yang selalunya simpanan kita selalu untuk kegunaan kita lah. Sebab sayang anak-anak muda seperti kami ni mungkin kurang pendedahan. Tentang sejarah sebenar asal usul Sungai Ujong ni. Apa yang kita tahu, apa yang kita baca di buku ataupun di internet, tapi mungkin ada berbagai lagi cerita yang kita tak tahu tu, mungkin kita boleh rungkaikan lagi selepas ini Datuk. Baik Datuk. Masa akan datang. InsyaAllah. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini Datuk. Mungkin kita akan berjumpa lagi di episod akan datang insya-Allah. Datuk, jadi untuk itu bagi kita semua anak-anak muda, mungkin zaman kita daripada zaman dulu dan kini berbeza, tapi sejarah tu perlu tetap sama kita juga. ingati dan kita sentiasa dipraktikkan. Betul tak Datuk? Demikianlah sejarah tentang Luak Sungai Ujong yang saya rasa ramai antara kita yang tidak tahu tentang betapa hebatnya permulaan Sungai Ujong ini. Betul tu Eddie. Saya sendiri rasa sangat teruja Eddie bila mendengar salah silah sejarah Luak Sungai Ujong ini yang diceritakan sebentar saja tadi kan Eddie. Siapa sangka orang zaman-zaman dulu mampu sebenarnya membina sebuah rumah yang begitu kukuh dan tidak menggunakan sebarang paku dan mampu berdiri teguh sehingga hari ini Eddie. Betul tu Janab. Dan yang lagi menariknya, ramai antara kita yang tidak tahu bahawa Luak Sungai Ujong ini pernah menjadi sebahagian daripada negeri Johor dan Melaka suatu masa dahulu. Sungai Ujong ini juga pernah disebutkan sebagai Sang Hyang Ujong yang pernah dicatatkan pada 1365 Masihi.
Baik. Sebenarnya Sungai Ujong ini juga merupakan luak yang tertua di Negeri Sembilan. Itulah tidak heran jika luak ini sebenarnya mempunyai sejarah yang sangat-sangat menarik sekali, Edi. Betul tu. Saya juga amat teruja apabila melihat pemakaian adat istiadat yang dikenakan sekali dengan keris warisan turun-temurun. Betul, Edi. Saya setuju tu tentang pakaian dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya lebih tertarik dengan kisah sejarah luak Sungai Ujong yang merupakan laluan perdagangan pada suatu masa dahulu. Dan tak sangka ya Edi, bahawa luak Sungai Ujong ni juga pernah menjadi tempat laluan perdagangan yang sangat-sangat hebat suatu masa dahulu, Edi. Betul tu. Dan keistimewaan luak Sungai Ujong ini diteruskan lagi apabila kita mendapat tahu bahawa luak Sungai Ujong ini tidak menggunakan adat perpatih ataupun adat Minang seperti yang disebut-sebutkan oleh semua orang tentang Negeri Sembilan ini. Bukan itu sahaja, Edi, luak Sungai Ujong juga mempunyai keistimewaan melalui muzik yang dibawakan, iaitu qasidah yang mempunyai unsur-unsur Islam, Edi. Betul tu. Tapi yang lebih menariknya bagi saya, apabila kita bercakap tentang luak Sungai Ujong ini, luak Sungai Ujong ini yang diketuai oleh undang. Dan bagi saya kenapa benda ini cukup istimewa, kerana undang ini mempunyai kuasa untuk memilih Raja Negeri Sembilan. Dan undang ni pula dipilih oleh lembaga dan lembaga pula dipilih oleh Buapak, Edi. Dan bagi saya perkara ini sangat menarik sekali kerana ia sangat-sangat bersesuaian dengan kata-kata orang dahulu, jikalau tiada yang di bawah maka tiadalah yang di atas. Betul tu Jana. Dan saya rasa perkara ini tentang undang ni, keistimewaan undang ni, saya rasa tidak ramai yang tahu kerana perkara ini agak kurang diceritakan kepada penduduk tempatan di negeri-negeri yang lain. Betul, Edi. Banyak lagi perkara yang menarik tentang luak Sungai Ujong yang ingin kami ceritakan, tapi keadaan tidak mengizinkan sebenarnya. Betul tu Jana. Sebab saya rasa kalau kita nak ceritakan sejarah secara keseluruhan tentang luak Sungai Ujong ini, sampai besok pun rasanya tak habis. Tapi Edi, sebelum tu saya nak menjual pantun lagi, boleh ke Edi? Silakan. Saya nak berbahasa ni juga, berbahasa negeri juga dalam bahasa. Boleh. Silakan. Hidup kami bersuku-suku, kojo suku melantik lembago. Hukum adat tak do di buku, bilo diwarih an konola berjago. Betul ke tak, Edi? Boleh lah macam tu. Ada bunyi. Adalah sikit bunyi-bunyi nogori Edi, tu. saya dah jual pantun tu, belilah pantun saya. Boleh. Saya pun ada terjumpa satu pantun ni, saya rasa saya boleh. Saya Jumpa. Saya jumpa dan saya cuba. Sebab saya pun kurang sikit nak sebut bahasa. Boleh, sila. Nogori. Okey ya. Hukum adat senantiasa terjaga. Penjaga gagah kalahkan badang. Dari Buapak datang lembaga. Dari luar datang undang. Sedap bunyi, ada lagi tu. Ada sikit. Dia pun dah pandai berbahasa negeri Lebih kurang sekarang sikit lah. Jadi sekarang barulah saya faham maksud di sebalik pantun-pantun ni. Betul. Maka dengan ini berakhirlah sudah sesi pengenalan mengenai luak Sungai Ujong Ujong ini, daripada kami pada hari ini. Jadi mungkin kita akan bertemu di episod akan datang. InsyaAllah. Sekian dahulu daripada saya, Jana Jalidar, dan rakan saya. Dan saya Syafiq Adam. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.